Hai, Assalamualaikum, saya Haziq. So, selamat datang kepada yang baru datang. So, kalau anda first time tengok channel ni, anda boleh klik button subscribe, anda boleh klik button like, dan kalau video ni anda rasa bermanfaat, anda boleh share. So, tanpa membuang masa, kita akan ceritakan pengalaman saya menggunakan FedEx post daripada overseas lah. Tak kisahlah anda post daripada UK ke, US ke, Japan ke, Korea ke, Australia ke, China ke. Okey, dekat sini saya nak tunjuk FedEx ni dia ada beberapa kelebihan dia lah. Sebelum ni saya dah ceritakan pasal DHL kan. So dalam video kali ni saya nak tekankan berkenaan bagaimana kita nak uruskan FedEx dan berapa cukai yang dia kenakan lah ataupun Malaysia kenakan. Okey, box ni dah kosong. Kita jatuh pula dia. Okey, tak apa. Okey, kelebihan FedEx ni kalau anda tengok dia punya packaging dia pakai apa orang kata? Pocket. So kita tak perlu gunting lah. Tapi ni dah jatuh. Okay, pertama sekali dia akan ada untuk overseas ke Malaysia tracking ataupun kita panggil dia airway bill. Yang kedua dia ada custom punya clearance lah. So kita boleh buka kat sini. Ni pun sebenarnya memudahkan courier juga. So dia tak perlu gunting dan lekat balik lah. Okay, box ni dalam 2 kilo lebih, muat 2 kilo lebih. Okay, harga item dalam ni lebih kurang 1000. Okay, 1000 lebih sikit lah, tak sampai 1100. Okay, saya tunjukkan review dia. Okay, ni dia akan ada beberapa lah. Dia akan ada barcode, dia akan ada QR code, dia akan ada barcode lagi sekali. Kebiasaannya dia akan ada 2 salinan untuk standby. Okay, bawah ni dia ada, saya tak sure apa, tapi tak pernah baca pun. Okay, yang saya nak tekankan dekat sini berkenaan dengan custom lah. Okay, untuk makluman untuk FedEx, dia punya cost custom dia pun lebih kurang ataupun dia punya limit custom dia, in case barang tu 500 ke bawah dia tak kena custom lah. Untuk semua courier macam tu overall dia. Okay, untuk DHL ke, FedEx ke, UPS ke, apa-apalah, EMS ke, untuk 500 ke bawah dia tak kena custom. Okay, sebelum ni saya ada post barang lebih kurang harga sama, berat pun sama, 2 kilo lebih, harga pun dalam RM1000 menggunakan DHL. Okey, ni bukan saya nak kata DHL tak bagus, FedEx bagus apa. Ni saya nak tunjukkan dia punya kelebihan masing-masing lah. Okey, barang tu harga lebih kurang 1000 dan tax saya kena dalam 160 lebih. So bagi saya masa tu okey lah, 160 lebih kan. Barang 1000, tax 160 lebih. Dan postage dia sama. Postage dia dalam 180, 2 kilo lebih. Untuk DHL pun 180, untuk FedEx pun 180 lah. Postage ni sebenarnya dia berdasarkan berat dan pihak sana yang tentukan lah. Tapi untuk custom ni, okey, jom kita tengok. Okey, saya tunjuk daripada jauh dah. Okey, custom ni dia akan ada barcode macam biasa. Dia akan ada informasi dia. Okey, kalau ni kita tengok ni adalah invoice daripada pihak sana. Okey, depan sekali invoice pihak sana dan belakang ni kiraan custom dekat Malaysia lah. Okey, ataupun okey, ni courier yang tetapkan. Okey, bagaimana dia kira benda ni? Invoice untuk tax dia akan kira 500 ke atas. So kalau harga barang korang 500 RM5, okey, dia akan kira start daripada RM5 dan 500 tu dia tak akan kira. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, pertama sekali dia akan bagi listing lah. Okey, pihak sana akan bagi listing kat sini. Okey, so nampak tak? Okey, listing barang-barang dan harga yang kita dah tetapkan dalam invoice. So kebiasaannya seller ataupun penjual sana dia akan buat invoice berdasarkan harga dia lah, bukan harga yang kita beli. Suka hatilah dia nak buat murah ke mahal ke. Okey, dan untuk kali ni saya dicas, korang tengok ni berapa, RM38.10. So memang berbaloi guys. Sebelum ni RM160, so sekarang ni RM38.10. Macam mana dia kira? So saya tunjukkan lah. Okey, pertama sekali harga box ni, harga item dalam box ni bukan 1000, 1060 lebih. Ya, 1073 lebih kurang. So dia akan tolak 500 untuk harga non-tax dan okey, RM573 dia akan kira sebagai harga yang perlu di tax lah. So dia akan charge sebanyak 5%. So kita bahagikan 573 kepada 5%, dia akan dapat lebih kurang RM27. Okey, ni RM27.50 lebih kurang ataupun RM28 lah. So tu harga tax yang kita perlu bayar kalau kita gunakan FedEx. Dan untuk custom punya clearance agent, okey, ataupun FedEx punya clearance agent, dia charge sebanyak RM10.60 lebih kurang lah. So dalam 40% daripada harga tax
ataupun dia ada rate dia yang sendiri. So RM10 lebih tambah RM28 dalam RM38 per sen. Okay, dekat sini ada nama dia. Okay, anda tak nampak kan? Okay, ada nama dia, ada IC dia dan patutnya ada signature dia. Okay. Okay, sebelum tu saya nak kata kalau saya silap ke ataupun ada otai-otai ke, boleh komen kat bawah ni. Okay, sebab ni berdasarkan apa yang saya baca dekat sini dan pengalaman saya lah. Okay, sebelum tu kita nak cerita pasal FedEx ni. Dia ada beberapa, kalau anda nak guna, anda perlu tahu beberapa perkara lah. Pertama sekali, kalau barang anda tu mahal dan anda nak urgent, anda perlu guna DHL. Sebab FedEx ni dia taklah terlalu lambat, tapi seminggu tu okey lah. Tapi kalau barang anda bawah 500, tak kisahlah berat mana pun, bawah 500 anda guna DHL. Sebab DHL ni bawah 500 confirm tak ada tax dan dia akan sampai dalam masa 2-3 hari dah sampai lah. Macam kalau anda post daripada overstay hari Isnin, hari Rabu dah sampai dekat rumah anda, ataupun paling lambat hari Khamis lah dah sampai. Untuk FedEx ni kalau saya post daripada sana hari Sabtu minggu lepas dan dia sampai hari semalam. So dalam 5, 6, 7, dalam 10 hari jugalah dia akan sampai. Tetapi barang ni lebih daripada 500 dan tax yang dikenakan adalah RM38. Sebelum ni saya gunakan DHL, memang laju sampai, 2 hari dah sampai. Tapi harga barang pun sama RM1,000 dan tax dia saya kena RM160. Cuma DHL dia cover semua tempat lah. Kalau ni saya perlu ambil dekat CityLink. Saya ambil tadi sebab dia kos malam tak sempat. So saya ambil tadi dekat CityLink, dia suruh bayar RM38 per sen. Sebab CityLink dia tak banyak cover kawasan lah. Terpulang lah kalau kawasan anda ada dekat tengah bandar, FedEx dia auto hantar lah, dia tak sub pada company lain. Okay, itu antara kelebihan FedEx dan kelebihan DHL. Saya ingatkan lagi sekali, kalau anda nak buat invoice tu, buat invoice memang betul-betul harga yang anda belilah. Jangan adjust sangat. Kalau nak adjust sikit pun boleh lah. Tapi kalau anda terlalu adjust, custom akan syak lah dan dia akan charge anda lain. Okay, untuk tahu berapa kos tu, anda perlu tunggu invoice lah. Kita boleh anggarkan, dia bergantung pada barang juga. In case anda beli barang untuk industri kan, contoh anda beli mesin ke, anda beli digital product, anda beli electronic product ke kan, anda beli teknologi ke, so itu ada charge lain lah. Tapi kalau anda beli just baju, kasut, topi ke, beli figura ke, beli jam ke, so dia akan rate dia lebih kurang 5% ke 8% macam tu untuk Japan lah. Untuk UK saya rasa lagi mahal. Tak tahu, bergantung kepada negara yang anda tu lah, anda kena buat survey sikit lah. So tu saja untuk video setakat ni. So kalau anda rasa bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe, ataupun boleh tanya berkenaan apa yang anda nak tahu pasal local courier ataupun international courier dan berkenaan pasal tax, macam mana nak handle tax. Mungkin saya bukan orang yang bagus lah, bukan orang yang betul untuk ceritakan benda ni, tapi sedikit sebanyak insyaAllah saya boleh membantu. So tu saja kot. Okay, jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.